Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. A'udzubillahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal 'izzati lillahi war rasulin. Allahumma aghnina bi halalin haram bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya subhan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul lisani yafqahu qawli. Fa ya ibadallah ittaqullaha usikum wa iyaya taqullaha faqad fazal muttaqun. Allah ta'ala inna hikmataka wa anshur alaina min hazatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasukulullah. Bismillah masyaallah la yasrifu suwallah. Bismillah masyaallah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah la ya'ti bil hasanati illallah. Bismillah masyaallah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifah antum ya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa kita untuk kali kedua Ramadan kedua kan. Sekali dulu tahun 2 tahun lepas. Ini lepas tahun ni yang jadi kedua insya-Allah. Terima kasih kerana bagi peluang untuk 2 tahun sekali insya-Allah. Mudah-mudahan pengisian yang sebentar ini dapat kita bawa menghadap Allah Taala dia insya-Allah. Untuk lagi barakah kita mendengar surah Al-Fatihah. InsyaAllah. Alhamdulillah, kita masih lagi dalam bulan Ramadan dan masuk bulan malam yang ke-18 ya. Tinggal lagi 12. Panjang umur kita, dapatlah kita berpuasa 30 hari. Pendek umur kita, kita berpuasa selama-lamanya. Betul-betul. Memang benar, memang tak terkecuali pasal kita ni semuanya bakal jenazah. Jangan dipandang orang yang COVID saja yang jadi jenazah. Kita ni yang dalam surau ni memang potensi besar untuk jadi jenazah. Tak terkecuali. Kita minta umur kita panjang, dapatlah 30 hari Ramadan kita berpuasa. Mati saja kita besok 1 Syawal, kita ada bekalan 30 Ramadan. Pendek umur kita cukup 17 hari je, 18 hari. Kita akan berpuasa terus sampailah akan dipanggil satu lagi kehidupan yang dipanggil hidup sesudah mati. Itu esok hari kiamat. Berpuasa. Tak ada orang mati masuk kubur masih lagi bersahur. Tak ada waktu imsak dia, tak ada waktu berbuka dia. Habis, orang muda kata games over. Ya, tak ada lagi bab-bab tu. Amal, tarawih, zikir, Quran habis. Ya, habis macam tu je. Stop. Sebab tu Allah bagi peluang sekarang. Allah bagi peluang kita untuk meneruskan hidup. Ya, kemudian mudah-mudahan kita dapat balik kepada Allah Taala dengan hati yang sejahtera. Itu yang kita cari ni Ramadan. Ya, mudah-mudahan kita dapat sejahteranya hati kita. Tapi sebelum tu saya ambil pesanan ulama. Kita kena semak hati kita. Berapa minit? 20 minit? 20 ke 60? 20 minit InsyaAllah beritahu. Dipesankan ulama, saya catatkan dalam kuliah subuh dia di Bandar Teknologi Kajang 2 Mei 2016. Dipesan kita cuba renung dalam Ramadan ni, disuruh kita semak 3 tempat semak hati kita. Semak ni bukan pergi basuh, semak, cek. Ya. Semak hati kita pada 3 tempat. Yang pertama, ketika didengarkan Al-Quran ataupun alunan dia ataupun bacaan dia. Al-Quran didengarkan atau dibacakan adalah untuk hati, bukan untuk halwa telinga saja. Quran ini dibacakan untuk hati. Semak hati kita di mana tuan-tuan. Hari ni dah 17
malam 18 Ramadan. Dah dibacakan Quran, Tok Imam main juzuk berapa dah tak tahu. Berapa dah juzuk? 18. Tu, 18. Agak-agak terkenang tak satu ayat ke dua ayat yang boleh menggetarkan hati kita sementara kita hidup. Batu Malaysia ni Allah bagi COVID, betul? Hari ni 3,300. Betul? Selangor saja memang juara Piala Malaysia ni. Dah 1,000, dah confirm dah 1,000. Tewas, Kelantan tewas, Johor pun tewas, Sarawak pun tewas. Selangor maintain lagi tuan-tuan. Sama level dengan juara Piala Malaysia. Betul? Tu nampaknya. Maksudnya peringatan Allah Ta'ala terus menerus, tak berhenti tuan-tuan. Allah bagi COVID, binatang yang tak nampak rupa dia, kecil, tak tahu macam mana rupa, yang tak pernah diceritakan oleh Tok Wan kita, Tok Ki kita, ulama dulu pun tak pernah cerita. Cuma penyakit merebak, betul? Yang ni memang tak pernah cerita, memang sedang berada di depan mata kita. Siaran langsung, bukan live streaming. Live streaming tu yang ada kamera, orang lain tengok di luar, live streaming. Yang kuman tu, virus tu sedang berada di depan mata kita. Ini berlaku waktu zaman Fir'aun, bukan virus Fir'aun. Allah tunjukkan peringatan yang hebat, laut terbelah. Itu pun bukan live streaming, itu pun di depan. Ular ahli sihir Fir'aun ditelan oleh tongkat Nabi Musa AS, pun di depan mata. Itu pun kedegilan yang amat sangat. Juga Bani Israel pun sama juga, walaupun dikejar Fir'aun, dia nampak tak laut terbelah? Bukan nampak tuan-tuan, dia menyeberang terus, rentas laut, bukan rentas negeri. Betul tak betul? Kita menangis, meraung, pasang lagu Piramli, tak dapat rentas negeri. Allahu Akbar. Nampak? Meraung kita, menangis. Bila pasang lagu meraung, termasuklah saya. Ni. Faham tak faham? Baru ni saya sebelum puasa, sebelum masa Rejab, saya singgah di satu kedai di Lalu, bukan singgah pun, Lalu, cadang nak singgah. Lalu di depan kedai plastik yang RM2 tu, kedai murah. Lalu je. Tengok lampu apa, tengok yang jual lampu raya, kad raya macam. Kita lalu je. Tiba-tiba baru bulan Rejab tu dipasangnya lagu Piramli, lagu raya. Tak jadi saya lalu, masuk balik kereta. Nampak? Sensitif tak? Sensitif. Tu baru nak rentas kedai kan? Nampak? Ni Bani Israel rentas laut yang dah dikeringkan, dipukul ombak tu, terbelah dua. Allah tuan-tuan, bukan live streaming, depan mata. Sekarang kita dapat virus yang paling hebat, yang tak pernah diceritakan pun depan mata. Sampai kita pakai topeng tuan-tuan. Duduk pun jauh-jauh, tapi ini dekat sikit tu, duduk pun jauh, duduk pun jauh-jauh. Kawan baik pun, jiran dekat pun, kita duduk jauh-jauh. Nak salam tak lagi, pegang dada, betul? Allah, dah balik musim Jepun gitu, betul? Musim Jepun tak payah hantar pemerintah pun. Jepun datang hantar apa? Bukan Jepun hantar tuan-tuan, SOP, betul? SOP dari mana? Bukan KKM tuan-tuan, bukan MKN. Yang hantar siapa? Allah, melalui KKM, melalui MKN. Pasal apa? Allah nak ingatkan balik, jaga kebersihan, jaga disiplin, jaga Allah Subhanahu Wa Taala. Allah hantar SOP baru mengingatkan kita melalui MKN, KKM. Betul tak betul? Dulu elok Tok Imam suruh baca, suruh rapatkan saf, sombong kita. Pergi mana dia? Dia letak sejadah dia ke mana? Bawah kipas. Tu, bawah kipas betul-betul atas tengah. Kemudian siap tulis nama sejadah tu. Ini tempat aku, jangan ganggu. Betul tak betul? Sombong, tak nak rapat saf. Tu di bookingnya tempat tu daripada maghrib sampai isyak, isyak sampai subuh. Semua nama dia. Sombong, rapatkan saf, tak nak. Betulkan lain tumit, tak nak. Bukan susah pun, tumit semua orang sama, betul? Tumit semua orang sama. Ada, cuba lepas ni sembahyang, cuba cek ada tumit yang lain tak? Ada tak yang terbalik?
Ataupun tak ada langsung, terapung dalam jubah. Ada tak? Cuba cek. Jaga-jaga kita sebelah-sebelah sembahyang ni, tengok kawan tu sembahyang, tengok terapung atas jubah. Kaki tak ada. Cek tuan-tuan. Itu makhluk asing kan? Tolong. Itu. Dulu kita degil tak nak rapat ansaf. Akhirnya sekarang Allah jarang-jarangkan. Dulu kita degil, main-main. Bila berbuka puasa, sahur, kita sombong, sahur di masjid surau, betul? Nasi mandi, nasi tak mandi, nasi kambing cukup. Kadang-kadang terbuang macam tu, pembaziran berlaku, hilang barakahnya Ramadan. Sebulan hilang keberkatan Ramadan. Berlaku tak berlaku? Berlaku. Diceritakan ulama Mekah dulu. Hilangnya sebulan Ramadan tu, hilangnya keberkatan sebulan Ramadan tu. Bila berkat tu habis tuan-tuan, mana pergi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala? Habis macam tu. Kosong belaka. Tu pasal apa? Dia tak tahu faedah puasa. Tu. Balik tadi, kita kena semak Quran kita. Mana hati kita waktu kita dibacakan ayat Al-Quran. Kita untung tuan-tuan, negara lain tak ada. Kita dibagi COVID, kita dibagi pula hadiah yang paling agung. Apa dia? My Quran Time. Ada ke tak ada? Ada tuan-tuan, dah 10 juzuk sehari semuka surat. Satu muka surat sehari, dah 10 juzuk dah. Saya follow. Kalau tunggu saya nak baca, belum tahu lagi boleh habis 10 juzuk. Saya follow satu muka surat, bukan satu muka, tapi dengan ada babnya tadabbur. Tadabbur. Message personally daripada Allah Ta'ala, personally kepada kita. Message dibacakan satu-satu dengan tajwid dia, dengan taranum. Tarmizi, Ustaz Tirmizi. Ada ke tak ada tuan-tuan? Allah tuan-tuan, mewahnya kita tu dengan nikmat. Zaman Rasulullah SAW dulu tak ada benda yang berlaku tuan-tuan. Nabi bacakan tanpa baris, tanpa titik. Betul tak betul? Nabi perjuangkan sampai sahabat mati syahid nak perjuangkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sekarang 4 kali sehari depan TV, depan Facebook 24 jam, YouTube 24 jam, Instagram. Boleh rewind. Boleh hafal satu hari tuan-tuan. Hebat tak nikmatnya? Terlalu hebat tuan-tuan. Kena renung tuan-tuan. Kalau kita tak jenguk satu patah, satu ayat Quran depan TV sekarang ni, kita dok follow dengan Korea movie, dengan follow macam-macam movie. Ni bulan Ramadan kita tak terjenguk pun langsung ayat Quran. Hari ni dah jadi hari apa? Hari nuzul Quran. Betul? Pun sama juga. Tak terperasan ini nuzul Quran. Kita nak menghadap Allah Ta'ala macam mana tuan-tuan? Pasal Allah dah bagi peringatan terlalu hebat. Tuan-tuan, jangan mengundang lagi kemurkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini pun kemungkinan kemurkaan besar daripada Allah Ta'ala tuan-tuan. Agak-agak lepas ni Allah nak buat kita tahu tak tuan-tuan? Allah nak buat apa lepas ni kita tahu tak? Kita tak tahu tuan-tuan. Kita tak tahu perancangan Allah Ta'ala. Sebab tu kita kena be prepare. Betul? Orang putih kata siap-siap kita. Ini mungkin mukadimah saja COVID-19. Kita tak tahu lepas ni apa Allah nak buat. Baru Allah ambil dalam kapal selam 50 orang. Betul? Baru ni 50 orang selambut je dalam kapal besi kan, metal. Bukan Metallica kan, metal. Metallica lain, tu grup lama, geng-geng lama. Ni metal buatan Jerman, pecah 3. Allah boleh buat? Boleh buat. Orang tanya, kenapa dia tak pergi pakai pelampung naik atas balik? Tuan-tuan, dalam laut makin dalam makin hebat pressure dia tuan-tuan. Kita ulur sikit telinga kita, pecah tak pecah? Pecah tuan-tuan. Ni hebatnya Allah Ta'ala. Allah boleh buat macam-macam. Ni kena ingat tuan-tuan. Sebab tu kita balik pada Al-Quran. Hati yang disemak ada bab sejahteranya pada Al-Quran. Semak hati kita waktu yang kedua, iaitu waktu ketika di dalam majlis zikir. Ada 2 majlis zikir. Satu ni contohnya sekarang ni. Satu lagi waktu kita solat tadi. Betul? Itu pun zikir yang hebat. Kita menghadap terus, kita bagi salam terus Allah Ta'ala. Nampak? Waktu tengah kuliah ni, tengah tazkirah ni pun majlis zikir. Semak hati kita kat mana? Ustaz kata Ramadan ni balik tak berbuka puasa dengan ibu dan ayah? Ada tak kita ni sempat bersahur dengan mak kita, dengan mak bapak kita di kampung?
yang boleh rentas. Ada tak kita buat dalam Ramadan? Terasa tak? Terasa. Belum pasang lagu raya tuan. Terasa tuan. Buka tuan, saya ulang balik. Buka minda kita. Ada peluang nak balik kampung, ada peluang nak rentas, ataupun memang keluarga kita di kawasan Selangor ni, baliklah. Jangan seronok sangat kita buka puasa di Masjid Surau tuan-tuan. Inilah akibatnya sekarang. Pasal apa? Dulu 2 tahun lepas kita berbuka hebat di masjid, betul? Di surau kita berbuka, di masjid kita berbuka bersahur. Bukan masjid Syalam tuan-tuan, Masjid Nabawi. Kat mana tu? Johor. Masjid Nabawi sana, Madinah Munawarah. Masjid Nabawi. Selfie dalam Facebook. Anak anda sedang berbuka puasa ibunda. Kat mana? Masjid Nabawi. Saprah punya panjang kan, betul? Allah, nasi kambing melaut tuan-tuan. Lepas tu setengah bulan di kat mana? Masjidil Haram. Betul? Kan ada package dulu umrah. Allah tuan. Tapi 30 hari Ramadan, sehari pun dia tak sahur, sehari pun dia tak berbuka puasa dengan mak bapak dia yang mengandungkan dia dulu, yang mendidik dia dulu. Allah tuan. Apa kata hati ibu dan bapa tu? Apa dia rasa tuan-tuan? Agak-agaklah dalam Ramadan ni. Apa dia rasa? Terhiris. Tahu terhiris? Terluka hati ibu dan ayah. Walaupun dia tak tunjuk, mata dia mengalir air mata. Mata tu kadang-kadang anak mata tu berair, tahu berair? Bergenang air mata. Terhiris. Anak ada 10 orang, tapi seekor pun tak balik. Boleh tak saya kat itu? Memang boleh tuan. Walaupun anak terlampau teruk sangat perangai dengan mak bapak. 30 hari Ramadan, tiap-tiap weekend mak bapak tu tunggu masak lauk ini, masak lauk. Saya tahulah. Saya duduk kampung. Tunggu anak dia balik. Dia tengok sebelah 6 orang, 6 kereta balik. Yang dia ni tunggu dekat tangga, tak balik-balik. Saya dapat kawasan tu. Akhirnya tak ada pun balik. Sampai hari Ahad pun tak balik. Dibawanya lauk tu ke surau, dibawa lauk tu ke masjid. Siapa yang makan? Pentazkirah yang makan betul. Itu gemuk-gemuk pendakwah, gemuk-gemuk pentazkirah. Pasal apa? Makan makanan anak-anak yang tak balik. Allah tuan-tuan, meraung mak bapak tu. Cuba buka minda kita tuan, 2021 ni. Kalau kita balik, pahala berbuka puasa, pahala bersahur dengan mak bapak kita bulan Ramadan sama tak dengan pahala waktu Syawal tuan-tuan? Sama kata sama? Tak sama tuan-tuan. Ulama bagi tahu yang sunat tu berganda-ganda jadi yang fardu. Scale pahala tu. Yang sunat dikira orang sembahyang, betul? Sembahyang sunat. Sunat tarawih ni hebat tak pahala? Terlalu hebat walaupun 8 rakaat. Berbeza dengan sembahyang seorang-seorang. Sembahyang seorang di rumah, orang bujang 1 kali 1. Betul tak betul? Berjemaah. Berjemaah dia pergi surau 1 kali 27. Kena pula malam Lailatul Qadar. Kali berapa? 1000 bulan. Allah tuan. Tu orang bujang. Orang yang berkahwin 1 kali 27 kali 70 kali lagi malam Lailatul Qadar. Allahu Akbar tuan-tuan, pahala. Itu baru kahwin 1. Faham tak faham tu? Kalau berani lah, betul? Ya? Tu baru 1. Kalau 2, 3, 4. Jangan sibuk kira bini orang tu. Kira pahala. Balik dengan cerita kat orang rumah. Boleh? Boleh tak boleh? Memang tak boleh tuan. Jangan haraplah sini cakap boleh, betul. TV Hijrah dah tunjuk dah, siap bawa dulang bagi borang tu dengan air, siap kuih semua cukup. Disegah terperanjat terus sebelum ni. Tak tahu cakap apa dah. Nampak? Tu. Takutnya suami kepada isteri tuan. Umumnya itulah di Malaysia ke. Tu. Nampak? Pahala sembahyang berjemaah orang yang dah berkahwin. Berbeza pahala puasa tuan-tuan. Allahu Akbar tuan-tuan. Pahala puasa apa? Pahala puasa Allah yang punya. Sebab tu jangan kita biarkan berlalu. Tinggal lagi 12 hari, betul? Tinggal lagi 12 hari tuan. Nak menyungguh ataupun tidak kita nak berpuasa. Kalau hati yang sejahtera, dia memang bersungguh betul-betul buat Ramadan ni.
Sebab tu bila sahur, dia bukan sahur pukul 1, pukul 2. Itu bukan sahur, itu supper. Betul? Sahur pukul apa? Nabi dah ajar dah, akhir-akhir waktu. Bukan lepas subuh, sebelum subuh lah. Kan dah tulis tu, waktu imsak, betul? Tu kena dekat-dekat. Setakat 50 ayat kata Nabi, 50 ayat Quran baca. Tu masa dia, waktu sahur, akhir sebelum subuh. Nampak? Jangan buat benda yang tu. Menyungguh bukan minum air kosongnya. Tak, dia minum air kosong dengan kurma dia, dengan makan nasi sikit. Itu betul-betul sahur. Pasal dia nak bekalkan dia, nak segarkan dia waktu dia berpuasa. Sampai maghrib dia berbuka, terus kat mana? Akhirnya ke masjid, ke surau. Menyungguh pasal apa? Malam Lailatul Qadar bermula daripada maghrib. Standby. Menyungguh betul. Dia takut dia mati, dia takut tak ada bekal, dia takut tak jumpa Ramadan tahun ni, tahun akan datang. Itu pun dah tulis hari-hari di TV Al-Hijrah, betul? Kemungkinan tahun ini Ramadan yang terakhir. Allah, tuan-tuan, risau. Risau kita. Kalau Allah nak buat, boleh tak? Agak-agak kalau nak buat, Allah nak buat, boleh tak boleh? Boleh, tuan-tuan. Tuan-tuan yakin? Dah yakin dah. Kemungkinan ini last. Takut kita mati rata senyap, mati smart, cool, mati tenang, rata. Tinggal semenanjung Malaysia tadi tuan. Allah, tuan. Boleh tak berlaku? Boleh berlaku, tuan. Tolong. Tu persiapan kita. Hati yang sejahtera tu. Yang ketiga, semak hati kita waktu kita sembahyang. Tu, waktu zikir sembahyang tu kita cek balik. Habis sembahyang jangan terus bangun. Kita termenung sekejap. Macam kita puasa jugalah, termenung. Aku tadi puasa ke tidak? Ni kata Datuk Ismail Kamus. Datuk Ismail Kamus pun dah pergi 7 Ramadan tahun lepas, malam Jumaat. Hebat tak mati dia? Hebat. Dia kata apa? Lepas buka kurma dengan air, baca doa Allahumma lakasum tu sampai habis, termenung sekejap. Aku tadi puasa ke tidak? Daripada subuh tadi sampai maghrib. Betul ke aku puasa? Allah, tuan-tuan, cek. Sama dengan semayang tarawih tadi, 8 rakaat. Betul? Aku tarawih ke tidak tadi? Kadang-kadang tak perasan, tuan. Dah 18 hari sembahyang tarawih, dia tak perasan dia tarawih. Tahu-tahu dah 8 rakaat. Assalamualaikum. Dah habis tarawih gitu. Teruknya Tok Imam, lajunya dia marah Tok Imam gitu. Padahal dia ke mana kan? Ke lain tempat dia, ke Real Madrid, ke Barcelona dia. Tu nampak? Kadang-kadang tak perasan, hati kita tak ada. Keberadaan hati tu tak ada datang dalam waktu sembahyang. Dia melelong ke tempat lain. Tu semak hati kita. Yang ketiga, semak hati kita waktu di kita ni bersunyi-sunyian, berkhalwat dengan Allah Ta'ala. Ni bulan Ramadan, tuan-tuan. Cek hati kita. Boleh tak kita menangis, tuan-tuan, waktu bulan Ramadan? Tu antara 3 perlu semak. Kemudian kita balik pada hati yang sejahtera. Boleh lagi ni? Boleh? Ada 11 hati saja. Saya baca poin ni, tuan-tuan cek. Hati yang sejahtera, yang pertama, tidak rakus dunia dan benar-benar ingin kepada akhirat. Hati yang sejahtera. Dunia ni sambil berjalan dia ambil. Bertenang aja. Tak rakus. Tak dapat jawatan pun bertenang. Dapat pun bertenang. Tuan-tuan, jangan main-main zaman sekarang, betul? Orang tak dapat jawatan, meraung, tuan-tuan. Betul tak betul ni? Tu. Meraung. Saya tak lupa kata Datuk Ismail Kamus, antara 10 faedah puasa, salah satunya bila berpuasa ni kita faedah dia, kita dapat berlapar. Kita rasa orang miskin lapar, kita rasa orang gelandangan lapar, kita rasa orang yang COVID-19 sekarang ni, COVID-19 ni ada yang lapar. Betul? Ada yang lapar. Kita dapat rasa macam mana laparnya orang. Tuan-tuan, sahabat saya yang hantar bantuan COVID ni, hantar ke bantuan yang tak bekerja macam, dia kata, Ustaz, jangan fikir orang yang depan rumah tu ada 2 buah kereta, orang tu ada beras dalam rumah. Belum tahu. Sekarang punya time. Jangan fikir ada beras. Ada yang dah seminggu tak makan, ada yang 2 minggu yang tak makan. Berlaku, tuan-tuan. Dia jaga betul muruah dia. Pasal apa? Bimbang. Dia tak nak, dia malu betul nak minta. Tu perangai orang Melayu kita. Tu antaranya. Kata Datuk Ismail Kamus, bila berbuka puasa, orang miskin kata apa? Apa benda kita nak makan? Orang kaya, apa dia? Restoran mana, hotel mana nak makan? Orang miskin, orang gelandangan, apa benda kita nak makan? Orang politik, siap pula kita nak makan? Betul tak betul?
Saya hafalkan Tok Guru kata tu. Maksudnya kena renung kita. Hati sejahtera ni, hati yang tanda sejahtera, dia tidak rakus bab dunia. Tu kena ingat, pada orang kejar jawatan dia tak berhenti tuan. Tak kira COVID ke, tak kira Ramadan ke, tak kira puasa, dia tetap nak rebutkan jawatan. Dia terlupa Sayyidina Umar, khalifah nombor 2, betul? Jangan main tuan-tuan, Sayyidina Umar ni orang Kelantan panggil macam gedebe, tak gedebe. Ngarang dia, telah bergerak. Dia macam ahli gusti yang dulu, yang bila berlawan tu dia datang dengan keranda. Apa namanya? Undertaker tu selalu tengok. Undertaker tuan, nak lawan dengan dia bukan pakai jaket, bukan apa, dia datang dengan keranda. Tak risau nak lawan tuan. Tu Umar ni bila dapat tahu dia dapat jawatan daripada Abu Bakar, bila Abu Bakar mati, Umar meleleh mata, menangis, meraung dia, bimbang nak jawab dengan Allah Taala apa. Sebagai pemimpin, Umar menangis. Berbeza dengan orang sekarang, menangis tak dapat jawatan tuan-tuan. Faham? Tu jangan rakus dengan bab dunia. Yang kedua, tanda hati sejahtera ialah sangat menumpukan ibadah dan mempelajari Quran. Jangan berhenti Quran tuan-tuan. Dah berumur macam mana pun Ustaz Fazrul boleh selamba ya, boleh bawa lagi. Nampak? Tu kena renung kita. Kita depan mata dah tuan, Quran depan mata dah. Kalau kita tak masih juga nak menghadap Allah Taala tanpa Quran, apa benda kita nak jawab nanti tu? Tolong, jangan tengok tempat lain, tengok yang dalam rumah kita sebagai pemimpin. Kita kadang-kadang sibuk sebagai pemimpin di luar, betul? Pemimpin zalim dah pemimpin. Kita di rumah kita tak tahu kita salah satu orang yang zalim dengan keluarga kita. Cek dalam rumah kita. Saya pernah jumpa tuan, orang dah berumur 79 tahun bukan tak betul Fatihah, tak boleh Al-Fatihah. Dah ke Mekah, jubah ni mengelip, termengelip. Orang berak kata jubah ni mengelip. Dah ke Mekah, balik bukan tak betul Fatihah, tak boleh baca Fatihah. Allah tuan, tolong tengok dalam rumah kita. Ni dah semasa ya. Yang ketiga, tanda kita sejahtera, sedikit bercakap kecuali jika perlu. Ni kita latih waktu Ramadan. Orang sejahtera ni tak banyak cakap. Sikit, yang penting, yang perlu dia bercakap. Yang keempat, tanda sejahtera menjaga sembahyang 5 waktu. Tolong jaga sembahyang tuan-tuan. Ni boleh lagi sembahyang, betul? Kita bersyukur dah boleh sembahyang. Ni Ramadan pun dah boleh sembahyang lagi. Bersyukur. Tahun lepas langsung tak boleh, betul? Bukan langsung tak boleh, siap baca khutbah di rumah tuan-tuan. Allah tuan-tuan, mengelabah para suami, betul? Allah tu kena renung kita. Tu pun buat live streaming juga tu kat rumah. Allah, macam-macam perangai. Yang kelima, bertawaduk, merendah diri, tidak sombong. Kita Ramadan ni, hujung ayat 183, la'allakum taqwa hujung ni bila puasa. Takwa tu kata Ustaz Somad, ta, qaf, waw, ya. Ustaz Somad baru kahwin, betul? Suka dia. Ta tu apa? Tawaduk. Bila kita puasa ada bab tawaduk tuan-tuan. Jangan kita tak ada langsung nak merendah diri. Kita kadang-kadang dalam masjid jadi al-masjidi, betul? Jadi orang surau al-surawi, tapi bila masuk kereta dia jadi al-keretai. Betul tak betul? Tak boleh potong kereta dia. Bila potong kereta dia, dikejarnya kita balik. Kereta dia pun bukan canggih pun, kancil tebur je. Berlaku tuan. Ustaz Harun dia pun dah cerita, sahabat dia kereta Ferrari baru beli, kena potong di Serdang. Dikejarnya kereta yang potong tu sampai Seremban. Dapat potong kat traffic light, patah balik ke Bangi tuan. punya dahsyat tuan. Punya dahsyat, dia punya tawaduk tu level lain tuan. Tu level lain. Tolong tuan-tuan, bila Ramadan ni jaga bab tawaduk kita. Tawaduk, kaf, qanaah. Cukup apa yang dia. Betul? Wara, tak berani ambil yang haram walaupun benda yang halal. Ada tak contoh? Ada. Ambil wuduk waktu zuhur, kita tak berani telan air wuduk. Tok imam tak cek pun kat tepi, betul? Ada je kat tepi, minum tepi, ada? Tak ada tuan. Tak berani yang halal tu pun kita nak telan, apalagi yang syubhat. Kita berdoa pada Allah Ta'ala tuan-tuan, minta pemerintah kita, minta pentadbir kita, berhentikan ambil yang haram, berhentikan ambil sumber-sumber yang haram, cukai arak, cukai judi. Cukuplah, berhenti, kata Tuan Guru Nik Abdul Aziz Gostan. Cukup,
Jangan ambil lagi. Takut dibimbangi, kita distribute dengan tahfiz, dengan pondok, dengan pesantren, dengan duit-duit yang sumber daripada haram. Dia akan menerbitkan generasi yang memang akan meneruskan bab yang haram, walaupun berasal dari pondok dan pesantren. Tolong tuan-tuan, kita berdoa terus dalam Ramadan ni. Kita minta pemerintah tolong berhenti ambil yang haram. Kalau boleh tutup terus yang haram. Boleh? Tak boleh tuan-tuan? Kena cakap. Kena cakap, kena sampaikan. Takut kita Allah hantar macam-macam lagi nanti peringatan. Boleh lagi ke ni? Boleh. Witir ya. Yang ke-6, bersahabat dengan orang-orang soleh, solehin. Tuan Guru Semai kamu pesan, jangan lekang 7 hari. Jangan miss 7 hari, jangan lebih pada 7 hari tak jumpa orang-orang solehin. Tak jumpa Tok Guru, kita jumpa Tok Imam. Tak jumpa Tok Imam, Tok Bilal. Tok Bilal tak ada, Tok Siap. Tak ada juga, kita cari orang yang tergantung-gantung hatinya di dalam masjid. Tolong tuan-tuan, tuan tara pesan oleh ulama. Yang ke berapa? 8. Yang ke-7, menjauhi diri daripada haram ataupun haram yang sedikit ataupun banyak. Itu confirm lah. Jangan kita ambil yang haram ataupun yang yang haram sedikit atau banyak. Yang ke-8, orang yang tanda sejahtera, hati dia pemurah, baik hati. Tak tunggu Ramadan, dia tetap terus bersedekah. Kata Tuan Guru Harudin, bersedekah jangan tunggu kaya, bersedekah sampai jadi kaya. Yang ke-10, berguna. Yang ke-9, kasih sayang kepada semua makhluk. Kita di sini okey, semua makhluk, betul? Balik rumah jangan tengok kucing, terajangnya kucing. Tengok anjing tepi jalan, dia acah-acahnya dengan motor, dengan kereta. Ada tak? Ada, bukan orang lain, orang surau juga. Jangan tuan-tuan, perangai tu pelik. Jangan pelik buat tu. Baru keluar dari surau, dia acah-acahnya anjing. Anjing pun kau kepala pening. Orang surau perangai macam ni. Dia acah-acahnya anjing tu. Allah Akbar. Yang ke-10, berguna bagi sesama makhluk. Dan yang akhir sekali, selalu ingat kepada mati. Tu kalau boleh ingat, 1000 kali kata Tok Guru. Tak boleh 1000, 100 kali kata Rasulullah SAW. Kalau boleh istighfar satu hari 100 kali. Nabi pun buat tuan-tuan, kita macam mana? Tu ni nuzul Quran, kita pesan sama-sama keluarga kita. Jangan miss kalau nak tidur tu, jangan miss al-mulk. Nabi yang pegang kunci syurga tu pun tak pernah miss. Sebelum tidur dia pastikan al-mulk selesai, sajadah pun selesai. Pasal apa? Ada cerita bab neraka, ada cerita bab kematian. Contohnya surah Sajadah. Ada tak cerita pasal kematian? Ada tuan-tuan. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Allah tuan-tuan, kita ni semua diekori oleh malakul maut. Takat tukut malam ni nak cerita panjang tuan-tuan, nak baca buku Ramadan tebal ni tuan-tuan, tak cukup masa, tolong panggil lagi. Boleh? Ni ni Atta Jaya tengok ni buku Ramadan setebal ini tuan-tuan, tak habis tuan, baru satu muka surat kita baca. Mudah-mudahan pengisian malam ni kita dapat menghadap Allah Taala di Ramadan, di Yaumul Mahsyar nanti dengan hati yang sejahtera, yang terbaik datangnya pada Allah Taala, yang lemah daripada sendiri. Saya mohon tuan-tuan, malam ni malam Jumaat betul, saya nak minta izin kalau boleh. Ayah saya ada di ICU. Lepas witir kita boleh sembahyang hajat untuk ayah saya. Boleh tuan-tuan? Dia ada pendarahan usus, memang kritikal bapak saya betul di Poriksen. Mohon satu lagi, anak saya baru bagi tahu tadi, 3 orang di sana di Turki sedang besok start lockdown di Turki. Anak kami 3 orang di sana sedang mengaji kitab. Habis dah 30 juzuk Quran, habis kitab tengah on tahun akhir. Mohon kita sembahyang hajat. Boleh malam ni, malam Jumaat lepas witir kot, insya-Allah. Saya mohon izin. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Kita sudah ni surah Al-Fatihah. Ya. A'udzubillahi minasyaitanir
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawil a'marana wa sahih sarana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa arzaqana wa ila al-khairi qaribna wa an syarrina wa qina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Tahsanna bil jabr wa tahsanna malakul allazi la yamutu subhanal bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.